Hai, apa khabar? Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat dan ceria. Apa yang kita nak belajar pada hari ini? Kita masih lagi dalam bab 9 unsur dan bahan. Dan topik yang kita akan belajar ialah kaca dan seramik. Kita akan mulakan dengan kaca. Siapa yang tahu kaca diperbuat daripada bahan apa? Kaca diperbuat daripada bahan yang disebut sebagai silika, di mana silika merujuk kepada sebatian yang mengandungi silikon dioksida. Dan tahukah anda bahawa silika sebenarnya wujud secara semula jadi di dalam pasir? Ya, sebenarnya pasir digunakan untuk membuat kaca. Silika tulen akan dipanaskan dan dileburkan sehingga suhu mencecah 1500 darjah Celsius dan sehinggalah menjadi cecair dan akhirnya dibentuk menjadi kaca. Ada 4 kaca utama yang kita akan belajar, iaitu kaca silika terlakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat dan juga kaca plumbum. Jadi kita akan lihat setiap satu dengan lebih terperinci. Kaca silika terlakur, sebagaimana namanya ialah silika, hanya terdiri daripada silika sahaja. Masih ingat ke apa komposisi utama silika? Ya, ianya mengandungi silikon dioksida. Apa ciri-ciri kaca silika terlakur? Kaca ini tahan terhadap haba dan juga lengai terhadap bahan kimia. Lengai di sini bermaksud ianya merupakan bahan yang tidak reaktif dan tidak mudah bertindak balas dengan bahan kimia. Malah ingat, kaca silika terlakur merupakan kaca yang paling keras antara keempat-empat kaca yang kita akan belajar pada hari ini. Apa kegunaan kaca silika terlakur? Ianya digunakan untuk menghasilkan kanta dan juga untuk menghasilkan cermin teleskop. Tahukah anda bahawa kaca soda kapur merupakan kaca yang paling banyak kita gunakan dalam kehidupan harian kita? Kaca soda kapur merupakan kaca lembut yang dibina daripada silika, kalsium karbonat dan juga natrium karbonat, di mana perkataan soda merujuk kepada natrium karbonat dan kapur merujuk kepada kalsium karbonat. Jadi apa ciri-ciri kaca ini? Kaca soda kapur mempunyai takat lebur yang rendah tetapi mudah untuk dibentuk. Sebab itulah kaca soda kapur digunakan untuk menghasilkan bahan-bahan seperti mentol, tingkap, botol kaca dan juga pinggan kaca. Apa pula komposisi utama kaca borosilikat? Namanya pun ialah silikat, maka kaca ini mengandungi silika. Selain daripada silika, terdapat juga boron oksida, natrium oksida dan juga aluminium oksida. Jadi apa kelebihan kaca borosilikat berbanding kaca yang lain? Kaca ini mempunyai ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia. Sebab itulah kaca borosilikat sesuai digunakan untuk menghasilkan alat radas makmal. Ingat, alat radas makmal seperti bikar dan tabung uji akan diisi dengan bahan kimia seperti asid dan juga alkali. Dan alat radas makmal juga digunakan untuk melakukan pemanasan. Maka sesuailah kita gunakan kaca borosilikat kerana ianya mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap haba dan juga bahan kimia. Selain daripada alat radas makmal, kaca borosilikat juga digunakan untuk menghasilkan lampu kereta dan juga peralatan memasak. Di mana peralatan memasak ini merujuk kepada peralatan yang digunakan untuk memanaskan makanan dalam ketuhar microwave, iaitu ketuhar gelombang mikro.
Akhir sekali kita lihat pula tentang kaca plumbum. Jadi kaca sudah tentu ada silika dan daripada namanya plumbum, maka kaca ini juga mengandungi plumbum 2 oksida. Selain daripada dua bahan ini, terdapat juga natrium oksida. Jadi apakah ciri-ciri kaca plumbum? Kaca ini mempunyai takat lebur yang rendah, tetapi mempunyai indeks biasan yang tinggi. Dan disebabkan oleh ciri-ciri inilah, maka ianya sesuai digunakan untuk menghasilkan barang-barang seperti gelas kristal, lampu kristal dan juga prisma kaca. Di mana kaca ini adalah lebih cantik berbanding kaca lain. Ianya nampak bersinar-sinar. Ini berpunca daripada sifatnya iaitu mempunyai indeks biasan yang tinggi. Sekarang kita akan belajar pula tentang seramik. Tahukah anda bahawa seramik sebenarnya diperbuat daripada tanah liat dan komponen utama tanah liat ialah aluminium silikat. Hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi akan menukarkan tanah liat kepada seramik. Jadi apa ciri-ciri seramik? Ianya tahan haba dan juga tekanan tinggi. Yang kedua, seramik keras tapi rapuh dan tidak berkarat. Yang ketiga, lengai terhadap bahan kimia. Sekali lagi, lengai di sini bermaksud tidak reaktif. Dan akhir sekali, memandangkan seramik merupakan bahan bukan logam, maka ianya merupakan penebat haba dan elektrik yang baik. Apakah kegunaan seramik dalam kehidupan harian kita? Seramik digunakan untuk menghasilkan jubin. Ini adalah kerana jubin seramik berkilau dan seterusnya menjadikan lantai kelihatan bersih dan cantik. Selain jubin, seramik juga digunakan untuk menghasilkan pasu bunga. Ini adalah kerana ciri-ciri seramik yang keras dan kuat. Pinggan mangkuk seramik pula tahan haba dan tidak terkakis. Dan tahukah anda bahawa gigi palsu juga dibuat dengan menggunakan seramik? Jadi gigi palsu ini keras, kuat dan juga lengai terhadap bahan kimia.